Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala beri kita Quran. Quran ni mukjizat yang besar. Diberi tak ada kepada siapa, pada umat ni melalui Muhammad SAW. Kepada umat ni sebenarnya melalui dia, bukan diberi pada dia je. Jadi Nabi SAW ajar kita Quran, ajar sahabat lah, dan amalkan Quran. Jadi supaya manusia ni faham apa yang Allah mahu. Jadi dihantar Nabi untuk amalkan Quran. Tapi tak semua lah. Mungkin wallahu alam. Yang Nabi dapat tunjukkan, sahabat tengok ini Quran, tak tahu dia faham tak? Dia faham tak bahawa sunnah Nabi itu sebenarnya Quran? Sebab Nabi terjemahkan dia, amalan dia adalah Quran. Jadi tak ada amalan Nabi itu yang tak pelik, yang tak isyak. Semuanya pelik. Sebab dia Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi the living Quran. There is written Quran. Tapi masa Nabi dia tak written. Written only after zaman Nabi, zaman Abu Bakar dengan cadangan Umar adalah. Kalau tidak mungkin tak bertulis juga lah. So kita pun sampai ke hari ini langsung tak boleh baca Quran. Jadi dia ada tulisan, boleh baca paling kurang. Semua orang boleh baca. Mula Quran tu dia tak ada baris-baris. Tak boleh Islam dah merebak kepada orang bukan Arab, kena dibaris, kena dibetulkan. Jadi zaman Hazrat Osman ni kitab tu ditulis dan dibaca hingga hari ini. Zaman Hazrat Osman punya Quran yang ditulis. Jadi itulah yang kita dapat baris-baris tu. Dulu tak ada baris zaman Abu Bakar, waktu dia mula ditulis. Sebab Arab aja baca, dia orang tahu tak payah baris. Tak payah titik, tak payah baris, semua tak ada. Jadi tuan, kalau tak ada tu, sampai hari ni kita tak boleh baca Quran. Baca tak ada, faham tak ada, amal tak ada. Oh, teruk. Paling kurang hari ni kita boleh baca Quran. Boleh baca Quran dengan tajwid. Oh, banyak qari. Imam-imam baca Quran sedap-sedap. Mekah, cari imam ni, cari imam tu, ada cari imam ini. Ada pula orang boleh tiru semua cara imam tu. Kejap baca cari imam ni, kejap baca Allahu Akbar. Semua minat lah. Itu paling kurang kita hari ni dapat itu. Faham tak, Pak? Amal jauh sekali. Jadi sebelum kita amal, kita kena faham. Kalau tak faham, kita takkan amal lah, baca je. Jadi orang Islam hari ni, umumnya lah semua. Umumnya, bukan saya cakap ada. Umumnya tak amal Quran. Dan tak faham Quran. Umumnya. Dahsyatnya apa yang berlaku, tragedi yang berlaku kepada umat manusia. Bila orang Islam dia tak boleh faham Quran, tak boleh amal Quran, dia jadi tragedi. A big tragedy.
highly, the whole humanity collapse. Tidak ada pedoman. Tidak pedoman, kata Allah SWT, bila mereka tak tahu apa hukum-hukum perintah-perintah Allah semua ni, guideline, kerana ikut nafsu. Mereka tak ada guideline dalam hidup. Jadi mereka jadi transgressors, kata Allah. Transgressors apa? Yang melanggar perintah Allah, yang membuat tafsir atau hukum tanpa bukti dan authority yang diterima, iaitu Quran. Quran tak faham? Apa guideline dia? Apa guide kita untuk amalkan Islam? Tak ada guide lah. Guide kita nafsu. Guide yang betul tak ada. Bila kita tak ada guide, apa yang jadi? Kita jadi pelanggar perintah Allah, transgressors, yang melanggar perintah Allah. Walaupun kita nampak bukan melanggar. Dan kita sebab apa melanggar, dan kita buat hukum-hukum dia daripada tak ada bukti, bukan dari Quran. Semua ikut nafsu. Jadi orang Islam seluruh dunia, dia ingat dia ada agama. Dia ingat dia ikut Quran. Macam mana kau kata kau ikut Quran? Kau faham tak? Ustaz yang menulis kitab tu pun tak faham Quran. Yang berceramah tu pun tak faham Quran. Hari ni tengok, mana ustaz faham ayat Kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Jalanku dan mereka yang ikut aku. Mana dia orang faham? Kerana itu, mana dia orang amal? Ada ustaz-ustaz yang mengajar tu. Satu ustaz tak faham. Satu ustaz kat dunia ni tak faham. Ada? Ada tak satu ustaz atau satu orang alim faham? Di India tak ada, di Pakistan tak ada, di Arab tak ada. Dia, kalau dia orang faham, dia mesti buat macam Nabi. Dia orang pergi ke lorong-lorong, ke jalan-jalan, jumpa orang bukan Islam, ajak ucap kalimah. Yang orang Islam ingat. Ada orang alim di dunia ni yang dikatakan alim buat tu, ada? Ada. Maknanya apa? Maknanya tak faham. Sebab itu dia orang tak amal. Tiba-tiba saya pula Allah bagi faham, dia orang tak nak ikut. Mana boleh dia faham? Dia bukan alim. Dia bukan Arab. Dia profesor, doktor. Alhamdulillah juga Allah buat dia profesor. Kalau Allah buat dia tak tahu baca, macam Nabi Muhammad kata Allah buat saya ni tak tahu baca, tapi faham kok. Faham Quran. Mana boleh dia faham Quran? Nabi pun Allah buat faham Quran, tak tahu baca. Itu pun dia tak faham. Dia orang tak faham yang Quran tu bukan Nabi buat, Allah turun. Tu pun tak boleh faham. Sedangkan Nabi tak boleh baca, macam mana pula dia boleh tulis? Dia suruh orang tulis. So sebenarnya Nabi punya, Quran tu Nabi punya, suruh orang tulis. Mana dia belajar? Dia orang kata pada Yahudi lah belajar. Mana ada pernah Nabi belajar? Terus-terus berniaga. Kecil lagi, nak bantu pakcik dia. Itu je lah pakcik dia buat. Ajak dia berniaga, gunakan dia untuk cari duit. Mana ada hantar dia sekolah? Kadang sekarang kan orang bila susah, anak-anak tak sekolah kan. Orang susah lah, so kerja kan. Jadilah Abu Talib tu, anak dah lah banyak. Mana kaya dia? Miskin, tak berapa kaya. Tapi dia ketua. Jadi Nabi ni eloklah diguna untuk berniaga kan. Dibawa berniaga sampai ke Syam tu. Bahkan umur dia besar, kecil lagi. Itu je lah yang Abu Talib boleh buat. Anak mana nak nyengolah anak dia? Bukan macam zaman sekarang. Kalau zaman sekarang pun dia tak mampu mungkin. Umar, Abu Bakar tu orang belajar. Umar tu orang belajar dan tahu baca.
Nabi tak tahu baca. Allah bagi faham Quran, Al-Turun boleh sebut. Begitu cantik ayat tu, tak boleh dibuat oleh orang yang tak sekolah. Namun itu pun yang tak percaya itu dari Allah, dari Muhammad. Ya Allah. Manusia ni begitu tak mau percaya Allah. Quran yang macam itu pun nampak itu bagus, dia punya sastra tau. Dia punya kelasan mengatasi semua sastra Arab ni. Dia punya bahasa alunan dia such a very from a person yang tak pernah sekolah, tak tahu baca menulis, takkan daripada dia. Tentulah daripada Allah, tapi dia orang tak nak kata itu daripada Allah, daripada Muhammad juga. Sebab itu orang kafir ni, dia panggil agama kita ni bukan Islam, Muhammadan. Ni agama Muhammad. Ni orang Kristian, dia panggil kita Muhammadan. Padri-padri ni, agama Muhammad. Muhammad yang mencipta agama ni. Jadi mana dia nak masuk Islam? Padri dia dah bagi tahu itu agama orang barbaric. Orang barbarian. Trump Presiden Amerika, saya rasa orang Islam ni benci kita dia. Mana dia dapat? Benci kita. Orang Islam ni kita. Dia orang ada budaya benci pada kita. Trump bukan dulu, sekarang. Trump tu tak baca Quran. Tak faham Quran, memanglah tak faham Quran. Baca tak ada. Tanya Trump sekarang. Kau belajar Islam dari mana? Daripada padri dia. Dan orang yang belajar Quran dari Islam dari padri, semua fahamnya tu Muhammadan. Dia bukan agama Allah. Dia agama dari langit, macam agama mereka juga. Yahudi juga, Nasrani, agama langit. Turun kitab dari langit, Taurat, Injil, Quran, semua dari langit tu. Cina tu aja tak ada agama langit dengan India. India tak ada agama dari langit. Jadi sebab itu dia orang punya India ni, dia cakap agama dia orang Hindu kan. Padahal Hindu tu bukan agama sebenarnya. Dia orang kata itu lifestyle. Pada dia lah, tukarlah lah. Sebab apa? Dia tak ada structure langsung Hindu. Siapa duduk kat India, dia namakan Hindu. The subcontinent of India. Dulu lah. Namanya Hindustan. Tanah Hindu. Tanah orang Hindu. So orang sana semua dipanggil Hindustan. Dia mana ada macam kita ada masjid, Kristian ada gereja, tu sinagog, dia ada hari Ahad dia orang kan. Agama langit kan. Walaupun itu dah deviated punya. Hindu tak ada. Hindu mana ada masjid, mana ada tempat ibadah dia ada. Dia orang bawa pokok boleh. Bawa pokok, buat macam mana jadi kuil. Sana buat kuil. Mana tempat apa kuil, apa pun boleh jadi kuil. Dia tak ada sistem. Dia tak ada sistem ulama, dia tak ada. Kalau apa orang padri tu, dia padri ada mengendalikan semayang ayat dia. Dan Jus tu ada rabai dia mengendalikan semayang Sabtu dia. Kita hari Jumaat ada sistem agama. Dia orang tu tak ada, sebab dia bukan agama dari langit, dari Tuhan lah. Cina mana ada agama dari langit, dia ada. Semua buat-buat punya. Jadi sebab itu dia tak ada hari raya. Hari agama punya kan. Semua tahun baru Cina. Cina tak ada agama lah. Dia tak ada agama dia yang turun dari Allah. Buatan sendiri punya. Begitu juga India. Jadi dua kaum yang sangat kuat seks. India dengan Cina. Satu Cina 1.6 bilion. Satu lagi 1 berapa tak? 6 bilion juga. India dengan Cina ni dua kaum yang kuat seks. Buktinya
Ramai. Tentu kuat seks. Dan sehatlah. Boleh keluar anak-anak. Dia walaupun tak berpakaian, Hindu, seks tak boleh hilang. Dia macam Hanzalah, keturunan India. Mak di India. Kuat seks. Samad, India. Kuat seks. Bani Zaidi, orang India juga. Keturunan India. Kuat seks. Pian, keturunan India. Kuat seks. Kan? Hindu ni ada buku seks dia. India ni. Apa nama dia? Kama Sutra. Hindu. Kama Sutra. Jangan buat main. Jadi itu je lah agama dia, seks. Yalah. Yalah. Jadi orang agama dia langit ni tak berapa banyak sangat kuat seks ni. Ada kerja lain banyak. Kan? Arab, orang Islam umum mana ada banyak sangat anak. Ada dia. Ini tiap-tiap malam tak. Bangladesh, Pakistan, India, tu semua India tu. Nama je Pakistan, Bangladesh, nama baru. Dulu semua India, Hindustan. Jadi bapa tuan yang mulia, mereka tak ada guideline, tak ada kitab. Kristian, Yahudi ada kitab dan orang Islam. Tapi semua kita ni sebenarnya orang Islam. Yahudi, Kristian, semua orang Islam. Mana ada Yahudi? Dia orang je panggil baru, agama baru, konon nak tukar lain dengan kita. Padahal Nabi dia orang tu orang Islam. Nabi Isa tu orang Islam, Nabi Musa tu orang Islam, Nabi Daud tu orang Islam. Mana ada agama lain? Mereka je yang ubah suai agama tu jadi agama lain pula panggil. Tak? Yahudi panggil tu Yahudi, Kristian. Jadi tapi dia agama langit lah, mana dari langit asalnya. Jadi India ni tak ada agama langit. Keturunan datuk nenek Samad ni, dia tak ada Islam. Masuk Islam kemudian. Jadi pahaman-pahaman agama Hindu tu masuk juga kat dia orang lagi. Umpamanya pahaman kasta. Walau orang Islam tu dia dah masuk Islam kat India, Pakistan, tapi dia masih mana rendah pada orang yang bawah. Kalau di India ni orang-orang yang rendah ni lah khidmat. Yang tinggi punya kasta tak ada dia nak khidmatnya. Kita lain, kita orang Melayu tak ada kasta. Kita tak ada macam tu. Kat sana orang Islam pun kalau jiran dia tu rendah orang, dia tak ajak dia kenduri. Kalau walaupun rumah dia sebelah. Masih maintain lagi kasta. Pahaman kasta tu masih kuat dalam orang Islam di India, Pakistan, Bangladesh. Dia orang tak boleh nak tolak. Dah macam inherit, berjiwa. Kahwin lebih pada satu, orang Islam di India tak boleh terima lagi. Tak boleh terima. Bapak dia kalau mak dia meninggal tak boleh kahwin lagi. Kalau kahwin anak dia akan lari punya, tak mau mengaku bapak lah. Yang Pakistan yang datang sini dia orang kahwin curi. Isteri sana satu, isteri sini satu. Itu dia boleh buat lah. Cuba kat Pakistan kahwin dua, mana boleh? Di Pakistan sih, kalau dia kahwin dua macam si apa Iqbal tu, okey kan? Dia bawa sini India yang dia kat sini Iqbal tu 4 isteri dia. Kat Pakistan boleh dia buat. Itu maknanya Pakistan tak ada Islam lagi dengan India. Kahwin pun, bab kahwin pun tak faham lagi orang Islam. Belum Islam betul lagi. Memanglah dia pandai bab hadis semua tu ya. Bab itu, baca Quran, hafal. Banyak dia orang hafiz. Hafiz Quran dia orang banyak. Faham Quran dia tak ada. Sikit. Kahwin dua ni dah macam haram pada dia. Mana boleh? Arab tak ada.
dia okey. Kahwin satu, kahwin dua. India tak boleh. Pakistan tak boleh. Semua telah kaum tu stop sama. Bangladesh. Bersatu hati, satu sama, bersaudara ni tak ada lagi. Kita ada. India tak boleh. Dia tak berkasih sayang dia. Antara orang Islam sendiri. Jadi sangat susah Islam tu nak masuk dalam India yang dulunya Hindu. Bukan agama dari langit, agama buatan sendiri. Jadi mereka agama buatan sendiri ni dia jadi pelanggar agama yang tegar lah. Transgressors, penentang agama. Orang yang melanggar perintah Allah yang tegar. India dengan China. Tegar, penentang. Sebab tak ada guideline. Jadi guideline kita tu ialah dari Quran. Orang Kristian dengan Yahudi, guideline dia dah rosak lah. Dia dirosakkan oleh dia. Kan? Taurat dan Injil. Itu pun tak berapa sangat rosak sebenarnya. Kalau baca Taurat di Injil masih lagi dalam Bible tu. Musa tak ada cakap dia Tuhan. Tak pernah. Tapi padri dia kata Musa anak Tuhan. Tuhan. Tapi dalam kitab tu tak ada satu ayat. Masih dia maintain juga tau. Tak berani dia orang tukar. Dia orang banyak tukar dah. Tapi yang tu dia orang tak tukar. Kalau ditanya orang Kristian, kau tunjuk dalam Zakir Naik selalu tanya, kau tunjuk satu ayat dekat apa ni Bible, Isa mengaku dia anak Tuhan. Dia orang tak boleh jawab. Jadi ada juga sikit-sikit. Walaupun dia dah ditukar, distorted, masih lagi dia kitab dari langit. Ada guideline dia. Tapi orang hari ni, orang Kristian, Yahudi biasa, dia tak baca Bible. Dia tak baca Taurat. Tak baca. Jadi kalau tak baca, tak faham, guideline dia apa? Nafsu lah. Itu yang dia jadi macam ni. Kita orang Islam sama juga. Kita orang Islam, guideline kita apa? Quran ke nafsu? Quran. Orang Islam sekarang ni, guideline dia apa? Guideline dia nafsu lah. Quran diturun, tak dipakai. Taurat diturun, Injil diturun, macam orang Kristian, Yahudi. Dia tak ikut. Guideline dia apa? Nafsu. Jadi Nabi bilang kamu 73 kumpulan. Kristian 72. Yahudi 71. Yahudi itu 71 semua sesat, Kristian 72 semua sesat, yang Islam 73 semua sesat melainkan satu. Bayangkan. Bukan yang Kristian 72 sesat satu, betul tak ada. 72 semua sesat. Jadi nak tahu yang mana yang betul daripada 73 kumpulan umat Islam yang ikut nafsu. Guideline dia nafsu. Sebab itu dia jadi sesat. Kalau ikut Quran tak ada sesat. Yang ikut nafsu tu 72. Oi, kita kumpulan ikut ni semua mengaku 73 tu, semua mengaku. Nah. Jadi hari ni dia orang kata 73 tu umatku terpecah kepada 73 tau. Satu je betul. Yang satu betul tu guideline dia Quran. Guideline tahu apa makna? Pedoman dia. Mestilah satu tu dia faham Quran. Takkan baca Quran juga. Yang baca Quran jadi 72 punya. Yang tahu baca Quran, yang tahu hafal Quran, yang melagukan Quran, semua boleh 72 punya. Yang satu betul tu, yang faham Quran, yang ikut Quran, yang amal Quran, itu baru betul. Ini baca Quran pun tak ada, mesti tak boleh 71. Yang satu tu, yang orang yang tak baca Quran ni di seluruh dunia ni orang Islam mesti 70, yang 73, yang 72 sesat. Jangan cuba nak cakap saya yang satu. Kau satu apa? Kau saja boleh bagi tahu kau yang satu. Kau tak ikut Quran. Guideline kau bukan Quran.
Jadi bila kita tak ada guideline Quran, kita jadi penentang agama. Orang yang melanggar perintah Allah macam Yazid. Yazid kata saya yang satu tu. Dia baca Quran pun tak ada. Macam mana nak ikut Quran? Macam mana nak amal Quran? Baca pun tidak. Macam Rashidi. Kalau tak ada turunnya saya, kalau tak ada saya lah membantu kamu mengamal, kamu boleh jadi orang yang satu tu, yang betul. Sebab guru pun tak faham Quran. Mestilah tak boleh ikut yang satu tu. Yang satu tu, ketua dia mesti orang yang faham Quran dan amal Quran. Kamu tak ada. Kamu tak amal Quran kalau tak ada tahu saya ni. Buat gas ni kamu takkan buatnya. Kamu jadi yang 73 tu. Ada faham? Allah yang buat kamu ikut saya, bukan saya buat kamu ikut saya. Allah kesian kat kamu yang bodoh, yang tak berfikir macam lembu. Kamu ni semua macam lembu. Lembu bodoh, tahu makan, tahu makan rumput je. Lembu tu makan rumput je. Kalau tak dipukul memang tak nak ikutnya. Kat situ dia makan. Tuan dia menjerit pun dia tak nak dengar. Cakap kat sana lagi banyak rumput dia tak nak dengar. Makan. Pukul dia baru dia. Macam itulah kamu ni semua macam lembu. Kalau tak dipukul, memang. Kalau dipuji aja, habislah. Kena dia beritahu, bodoh. Bodoh. Macam itulah. Marah keras guru ni. Kamu ni semua terpaksa keras sebab lembu. Perangai macam lembu. Tahu nak makan aja, bukan nak ikut Qurannya. Tu pun tak dengar pun. Kasihlah sebatnya, macam saya sebat Yazid. Saya sebat dia nak ikut. Yazid nak ikut. Ikut. Ikut ke tidak? Yazid ikut tak? Tu takut. Pula takut pula. Maknanya dia lembu yang tegar. Degil dia. Lembu yang tegar. Samad dipukul betul oleh Allah sendiri, bukan saya. Samad tu lembu juga yang tegar. Kali Allah pukul dia, terus melompat. Yang lain tu tak dipukul sampai sekarang tak boleh buat apa. Samad dipukul oleh Allah. Allah sendiri pukul. Allah kata ini budak. Memang Dr. Naswar ni tak boleh pukul dia. Ini dengar pun tak ada. Aku pukul dia. Sakit tak Samad? Sakit tak? Sakit. Kau tak tahu betapa sakitnya Samad dipukul oleh Allah. Padan muka. Baru dia duduk sini. Yazid tak dipukul oleh Allah, nak diikut. Nak diikut. Samad? Tak nak. Azri tak dipukul, nak diikut. Tak ada. Kalau sakap mulut saya dia cakap ni, tak makannya. Boleh buang tepinya. Kita tak mau dengar. Kena Allah. Takkan Allah nak pukul semua. Satu je Allah pukul. Sebab yang Allah pukul Samad ni, Allah suruh dia bantu saya. Quran saya, yang saya tulis. Kalau tak dia kena bantu Quran ni, dia tak kena pukul macam itu tu. Yang bantu saya Quran pun degil. Jadi lembu. Di mana boleh? Dipukul. Kan badan dia pun dah besar, macam nak jadi lembu. Kalau cakap-cakap saya macam ni, tak makan, kamu semua tak ikutnya. Keras macam mana, takkan kamu ikut. Kamu kena pukul. Yang pukul bukan saya, Allah pukul. Tapi Allah tak buat macam tu semua. Kat Samad aja. Dan Samad sendiri mengaku sakit. Samad dia tak bagi, saya cakap selepas setiap juz saya siapkan tafsir tu, hidang makanan yang bagus untuk saya. Saya bagi instruction tu untuk tunjukkan betapa syukurnya kita kepada Allah dapat tafsir benda tu. Dia tak ikut. Ada ketika tiga sup. Tiga dia tak bagi, tak buat. Dua. Allah pukul dia. Hampir nak mati.
ICC, ICU masuk. CCU, CCI. CCU, ICU. ICU saya, CCU berbaik. Cocok sana, cocok sini. Aku pergi tengok lah. Inilah dia kena. Saya bilang. Lepas tu saya kata, ya Allah, maafkanlah si Samad ni. Aku maafkan dia. Allah tak terima ya. Kau maafkan dia, kata Allah, aku tak maafkan dia. Lepas tu minta, ya Allah, maafkanlah dia. Kalau saya, ya Allah, aku dah maafkan dia, Allah tak lepaskan dia dari kena sakit. CCU lagi. Kenapa pula masih lagi? Oh, rupanya aku maafkan dia, tapi Allah tak maafkan dia. Minta, ya Allah, maafkanlah dia. Dari CCU masuk ICU. Lepas tu saya je keluar. Samad ni dah banyak lagi dia kena. Dia jatuh kaki patah. Pakai tongkat. Berapa bulan dia duduk sini. Dengan tak pergi kerja. Pagi gas pun tak boleh. Duduk kat luar dengan congket. Senang tu. Kena pukul oleh Allah. Itulah kamu semua. Jadi kamu tengok Samad, kamu main lagi. Tak habis-habis musibah. Jadi tuan yang mulia, Samad, Yazid Allah tak buat dia. Dia tak ada bantu saya dalam Quran. Apa pun tak bantu, jadi untuk apa nak paksa dia? Betul tak? Dia tak nak ikut lah. Jadi kita hari ni bila tak ada pedoman Quran, kita tak jadi yang nombor satu. Yang kata Nabi 73, semua sesat melainkan satu. Boleh jadi. Yang satu tu kena ikut Quran. Jadi Profesor Dr. Nasrah ni, kalau dia kata dia ikut Quran, ada manasabah. Mengaku ikut Quran. Kenapa manasabah? Dia ikut Quran, dia tafsir Quran tu dah dekat 24 juz lah. Kalau Yazid kata kami ikut Quran. Ikut Quran apa? Kau faham apa? Tak? Baca Quran pun kau tidak. Ikut Quran. Baca pun tidak. Faham pun tidak. Nak kena ikut Quran ni kena faham sikit. Nak faham ni tanda kau faham. Kau boleh tafsir dan orang baca tafsir tu betul. Kalau kau buat tafsir, orang kata ini tak betul. Orang sendiri cakap tak betul. Tahu? Bukan kita boleh tafsir buat semua orang kata kita punya betul. Allah akan buat. Orang tu kata ini tak betul. Kalau kamu baca tafsir tak betul, kamu sendiri tahu tak betul. Rasa macam tak bagus lah. Tak kena punya. Tafsir ni nampak. Tak masuk akal. Itu Allah akan buat. Tapi cuba baca lah. Saya tak tafsir. Jangan menuduh aja. Tafsir Dr. Nasrah tu ikut akal. Baca lah. Baca pun tidak. Lepas tu kata saya ikut akal. Itu semua fitnah. Dan itu semua busuk hati punya orang. Bacalah Quran. Kalau kau betul-betul mau, tengok. Kau rasa tak betul. Kalau kau rasa salah, yang betulnya apa? Tulislah. Ini tu pun tak baca. Tahu cakap Dr. Nasrah ni ikut akal. Kau ikut apa? Dr. Nasrah ni nak bagi tahu dia ikut ilham. Ilham dari Allah. Ilham ni bukan kena pada Nabi aja. Yang bukan Nabi pun Allah bagi ilham. Jangan buat main. Kalau tak ada ilham, saya tak boleh tafsir tu. Bukan senang tafsir Quran ni tuan. Jangan ikut. Ingat, gila boleh. Bagi tahu Samad satu ayat Quran dia tafsir. Mana boleh? Dia PhD, saya tak PhD. Saya master je. Bukan makna saya tak boleh buat PhD. Saya boleh dengan izin Allah. Kalau saya buat, saya tak ada buat. Tak pergi buat pun. Kalau saya buat, dengan izin Allah dapat saya PhD. Bukannya teruk sangat pun. Peluang tak ada. Tak pergilah saya sebab nak mengajar. Orang lain tak ada nak mengajar lagi. Ada master dah cukup. Budak tu boleh jadi sarjana bachelor. Sarjana muda. Kalau gurunya tak ada master, mana boleh dapat sarjana muda? Guru tak ada. Yang master ada saya seorang waktu tu. Saya tak boleh nak pergi PhD. Lepas tu nak pergi PhD, kena kontrak lagi 10 tahun. Saya malas lah. Banyak sangat kontrak. Yang master dah 7 tahun, PhD 10 tahun. Dah hampir semua hidup saya pula kontrak dengan UKM. Saya tak nak. Tapi namun demikian, Samad tak boleh tafsir Quran. Ilham tak ada. Apa pun tak ada.
walaupun banyak kena pukul oleh Allah. Standard iman dia sikit aja, membolehkan dia jadi pembantu saya lebih pada tak. Otak tak jalan. Otak tak ada sama ni. Walaupun doktor falsafah dah buat research, tak jalan otak dia. Cuma tengok muka dia. Tak ada muka orang berfikir. Muka dia, muka orang yang kuat makan. Nak dunia je. Itulah dia Samad. Orang ingat dia bagus sangat. Tak bagus. Saya belum anggap dia bagus sangat. Tapi orang semua cakap, oh orang kuat Nasrah. Nasrah orang kanan dia, kiri dia, Rashidi. Rashidi kiri saya. Apalah. Dia orang semua anggap dia bagus. Bagus apa? Orang lain yang anggap dia bukan bagus. Semua puji. Macam Yazid semua orang kata, padahal apa, pada sisi saya apa pun tak ada. Buruk punya. Oh, dia orang semua tak percaya pasal pula Dr. Nasrah cakap dia ni buruk, ikut dia. Tak ada, tak sampai standard kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita Quran, guideline kita. Kita ikut Quran baru 73 tu, yang satu betul tu yang ikut Quran. Bukan boleh mengaku je kita orang yang 73 semua mengaku kita yang satu tu. Tak boleh mengaku je. Kena ikut Quran, amal Quran. Yang pertama sekali kena buat kerja dakwah, kerja ta'murun bil ma'ruf wa nahy. Macam Nabi kita Muhammad SAW. Buat dakwah bukan macam Nabi, tak ikut Quran. Okey, guys.